Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran secara online bagi subjek pendidikan syariah Islamiah. Hari ini kita akan tengok bidang usul fiqh. Bab yang pertama iaitu pengenalan usul fiqh. Dalam bab ni kita akan tengok pengertian ilmu usul fiqh, sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, kaedah penulisan ilmu usul fiqh, skop perbahasan ilmu usul fiqh, kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh dan usaha serta tindakan untuk menjadikan ilmu usul fiqh sebagai panduan dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, sama-sama kita tengok kepada pengertian ilmu usul fiqh. Maksud ilmu usul fiqh ialah ilmu yang telah digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum syarak. Ia merupakan ilmu yang sangat penting dalam menetapkan hukum-hukum bagi persoalan baharu yang dihadapi oleh umat Islam pada masa kini. Usul fiqh ialah gabungan dua perkataan, iaitu usul dan fiqh. Maksud usul dari segi bahasa, asas sesuatu perkara. Manakala dari segi istilah, dalil dan kaedah. Al-fiqh dari segi bahasa, faham. Dari segi istilah, ilmu berkaitan hukum syarak secara amali yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Dan perkataan usul fiqh membawa maksud ilmu berkaitan kaedah umum penentuan hukum syarak secara amali melalui dalil-dalil yang terperinci. Seterusnya pelajar, kita tengok sejarah perkembangan ilmu usul fiqh, di mana perkembangan usul fiqh terbahagi kepada 4 fasa. Iaitu fasa yang pertama, zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, hukum syarak diambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wahyu Al-Quran dan penjelasan baginda yang dikenali sebagai hadis. Segala permasalahan yang timbul akan diputuskan hukumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Al-Quran yang diterima atau melalui penjelasan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Namun begitu, terdapat sahabat seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Beliau melakukan ijtihad dalam permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, zaman sahabat. Setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku banyak kejadian tidak mempunyai hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Sahabat menetapkan hukum syarak berdasarkan kefahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis kerana mereka memiliki kemahiran bahasa Arab yang tinggi. Selain itu, mereka juga memahami asbab nuzul, iaitu Al-Quran, dan asbab wurud hadis. Yang ketiga, sahabat tidak membuat penulisan mengenai kaedah yang digunakan bagi menentukan hukum syarak terhadap perkara yang tidak dinyatakan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jawapan para sahabat pada sesuatu permasalahan dinamakan fatwa sahabat. Yang ketiga, zaman tabi'in. Para tabi'in mewarisi ilmu daripada para sahabat dan fatwa-fatwa mereka.
Mereka memutuskan hukum syarak berasaskan kaedah yang diguna pakai oleh sahabat. Selain daripada Al-Quran dan hadis, para tabi'in juga merujuk ijma' sahabat dan fatwa-fatwa mereka sebelum mereka sendiri berijtihad menentukan hukum syarak. Mereka juga tidak menulis berkaitan kaedah yang mereka gunakan dalam memutuskan hukum syarak terhadap persoalan semasa. Zaman yang keempat, zaman tabi'in. Pada zaman ini negara Islam telah menjadi luas. Ramai orang bukan Arab memeluk Islam. Banyak berlaku peristiwa yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan fatwa sahabat. Ulama pada zaman ini telah berijtihad dan mengeluarkan hukum berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari daripada para tabi'in. Imam Asy-Syafi'i merupakan orang yang pertama menulis kitab berkaitan ilmu usul fiqh yang bertajuk Ar-Risalah. Kitab ini memberi panduan kepada para mujtahid mengenai cara memahami Al-Quran dan hadis serta menerangkan kaedah penentuan hukum. Kaedah penulisan ilmu usul fiqh. Selepas penulisan kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i, kaedah penulisan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua jenis, iaitu pertama kaedah Al-Mutakallimun, yakni Asy-Syafi'iyah. Yang kedua kaedah Al-Fuqaha, yakni Al-Hanafiyah. Kaedah Al-Mutakallimun membina kaedah usul fiqh berasaskan dalil dan hujah daripada Al-Quran, hadis dan dalil akal tanpa terikat dengan hukum fiqh yang telah diputuskan oleh imam-imam mazhab atau membahaskannya secara terperinci. Kaedah penulisan ini dipopuleri oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Jawabi dalam kitabnya Al-Burhan fi Usul Fiqh. Yang kedua, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa min Ilmi Al-Usul. Seterusnya kaedah Al-Fuqaha, yakni Al-Hanafiyah, membina kaedah usul fiqh berasaskan hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab. Metodologi penulisan ini banyak membincangkan hukum-hukum yang telah diputuskan oleh imam mazhab bagi memastikan kaedah usul fiqh yang ditetapkan tidak bercanggah dengan fatwa imam. Kaedah penulisan ini dipopuleri oleh ulama mazhab Hanafi seperti Abu Bakar Ahmad bin Ali yang dikenali sebagai Al-Hassas dalam kitabnya Al-Usul. Yang kedua, Abu Zaid Abdullah bin Umar Ad-Dubusi dalam kitabnya Taqwimul Adillah fi Usul Fiqh. Seterusnya pelajar, kita tengok kepada skop perbahasan ilmu usulul fiqh. Terdapat 6 skop perbahasan ilmu usul fiqh. Pertama, hukum-hukum syarak yang merangkumi hukum-hukum wajib, sunat, haram, makruh, sabab, syarak, azimah dan rukhsah. Seterusnya dalalatul alfaz yang merangkumi perbahasan mengenai al-mutlaq, muqayyad, al-amru, al-nahyu, al-am, khas, al-hakikah, al-majaz, al-mantuq dan al-mafhum. Yang ketiga, dalil-dalil syarak yang merangkumi perbahasan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Masalihul Mursalah, Al-Istihsan, Al-Istishab, Al-Uruf, Madhab Sahabi, Sadduz Zara'i. Yang keempat, maqasidu syariah yang merangkumi perbahasan mengenai agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Yang kelima, ta'arud dan tarjih yang merangkumi perbahasan berkaitan percanggahan antara dalil
dan cara menyelesaikannya. Ijtihad dan taklid yang merangkumi perbahasan mengenai syarat-syarat ijtihad, jenis-jenis mujtahid, ruang lingkup ijtihad, taklid mazhab, at-talfiq, al-mufti dan al-mustaqni. Seterusnya, kita tengok kepada kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Terdapat 4 kepentingan mempelajari ilmu usul fiqh. Yang pertama, memberi kemampuan kepada ulama untuk mengeluarkan hukum syarak terhadap persoalan yang baru berasaskan sumber dan metodologi yang betul. Yang kedua, dapat membantu memahami cara ulama silam mengeluarkan hukum syarak dengan penuh teliti. Yang ketiga, dapat mengetahui kaedah yang digunakan oleh ulama mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum syarak dan perbezaan dengan mazhab-mazhab yang lain. Yang keempat, dapat membendung umat Islam daripada ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada asas Islam yang sebenar. Okey, baiklah pelajar. Masuk kepada aktiviti hari ini. Okey. Sila cari maklumat mengenai tokoh usul fiqh. Yang pertama. Yang kedua, senaraikan 5 kitab usul fiqh. Dan yang ketiga, murid melakukan. Okey, itu saja ya. 2 soalan untuk hari ini. Okey. Okey, kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut dia dengan sok napuk nak tengok. Adik kau ni. Dedok. Kau ni. Kakak salah tu.